Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kelakuan Kamu di Rumah Allah. Ayat pembukaan kita diambil dari 1 Timotius 3 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi jikalau aku terlambat, maka dapatlah engkau mengetahui bagaimana seharusnya bertingkah laku di dalam rumah Allah, iaitu gereja Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Haleluya. Saudara-saudari, gereja Yesus Kristus adalah asas dan tiang kebenaran. Ia bukan satu pertubuhan atau persatuan orang yang beriman. Gereja adalah rumah Allah dan Alkitab menjelaskannya dengan terang tentang bagaimana kita harus menyesuaikan diri kita di rumah Allah. Ada suatu tingkah laku yang diharapkan. Apabila kami mengatakan bahawa gereja adalah rumah Allah, ia juga bermakna bahawa yang pertama, sebagai individu, tubuh kamu adalah rumah Allah. Yang kedua, ahli-ahli perhimpunan tempatan tertentu, gereja tempatan adalah rumah Allah. Yang ketiga, tempat atau bangunan di mana kita menjalankan aktiviti-aktiviti ibadah kita juga dipanggil rumah Allah. Dalam ketiga-tiga rujukan ini, rumah Allah menghendaki kehormatan dan patut dihormat. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu adil. Oleh itu, cara hidup kita, sikap kita di dalam rumahnya, dalam melayani dan menyembahnya, haruslah menggambarkan sifatnya. Ia mestilah selaras dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudari, semasa kamu mempelajari kitab-kitab suci, kamu boleh menemui perkara-perkara yang dia katakan tentang apa yang patut kita lakukan dan jangan lakukan. Perkara-perkara ini bukanlah perintah-perintah, tetapi gambaran mengenai siapa diri kita dan bagaimana kita harus hidup. Misalnya, untuk tubuh fizikalmu, dia berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai alat kebenaran." Haleluya. Baca Roma 6 ayat 13. Kemudian dalam Roma 20 ayat 1, dia sekali lagi berkata, "Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati." Puji Tuhan. Dan juga dalam Roma 16 ayat 17, dia berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu berwaspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu terima, dan jauhilah mereka." Di dalam rumah Allah, di dalam gereja, kamu tidak menimbulkan perpecahan dan godaan di kalangan umat Allah. Kamu tidak berjalan dalam pemberontakan atau ketidaktaatan, tetapi dalam iman, harapan, kasih, dan
kerendahan hati. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita membuat pengakuan. Ketika aku belajar dan menyerahkan diriku kepada pelayanan firman, tubuhku dibanjiri dengan kebenaran ilahi. Fikiranku ditinggikan untuk memikir pemikiran kerajaan yang menyebabkan aku menyatakan perwatakan firman dalam perjalanan harianku. Dengan manifestasi kemuliaan Tuhan bertambah-tambah dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Efesus 4 ayat 22 hingga 23 dan Roma 12 ayat 2. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.